KPM. Kita akan bersama-sama untuk mengenali dan mempelajari bagaimana untuk menjadi seorang juara, bukan sahaja dari segi fizikal tapi juga dari segi minda anda. Saya Aruna. So, tajuk hari ini adalah menguasai kemahiran minda kita, dan ini adalah sesuatu yang selalu jadi, lazimnya akan jadi, iaitu mengatasi ataupun menguruskan kebimbangan kita. Anxiety. Biasa kan dengan kita? Saya rasa anxiety dah, saya rasa nervous lah. Betul tak? Tipulah kalau sekali kita tak pernah cakap. Kan? Dalam game, ataupun dalam training, ataupun besok nak exam, besok nak kena bercakap kat depan orang ramai, kena baca doa, kena baca ikrar dan sebagainya. Bila tiba-tiba kita diketengahkan dalam situasi sesuatu yang di mana kita tak selesa, kita tak biasa. Adik-adik rasa kebimbangan ni ataupun nervous ni adalah sesuatu yang salah ke? Nervous dan kebimbangan ni sebenarnya ianya terjadi secara semula jadi. Sebab ini adalah salah satu respon daripada diri kita. Kenapa kita ada perkara ni sebenarnya? Kalau kita balik semula, kalau kita nak cerita balik sikit, lama sikit lah kan. Okay, alright. Kita ada dua situasi. Kalau kita kata tok nenek moyang kita lah, zaman batu dulu. Okay, di zaman batu dulu kita cakap apa? Kita ada zaman purbakala di mana orang-orang akan tidur dalam gua. Okay, ada haiwan-haiwan yang buas dan sebagainya. So, kita akan sentiasa bersedia, betul tak? Takut nanti kan ada orang akan sentiasa mengawal keadaan tu, ada lelaki ataupun yang akan mengawal keadaan situ supaya kita tak dibaham oleh haiwan-haiwan buas. So, ini adalah respon semula jadi yang kita ada. Kita panggil flight or fight. Nampak tak? Bila flight, kita dalam keadaan takut, sama ada kita nak keluar daripada situasi tersebut ataupun kita nak respon, kita nak fight. So, ini adalah flight and fight respon yang adik-adik boleh ingat. Sentiasa kita akan buat benda ni sebenarnya. Orang gaduh, tak nak lah, keluarlah daripada situasi ni, contohnya. Kalau let's say orang yang kita sayang tersangkut dalam sesuatu situasi, kita terus kata, okay, I want to fight. Ini hak saya nak tahu, saya kena tanya, contohnya. Nampak tak? Di mana kita akan respon secara semula jadi. Okay? So, kebimbangan ni sebenarnya adalah biasa. Okay? Kenapa kita bimbang? Sebenarnya kita rasa yang sesuatu situasi itu adalah mengancam kita ataupun menakutkan kita. Kan? Contoh macam besok nak pergi final. Kita dah training untuk 1 tahun. Kan? Kita dah training untuk 1 tahun. Besok kita nak pergi competition untuk yang di mana kita akan buat sesuatu yang akan memberi hasil untuk usaha kita untuk setahun tu. So, jadi kita memberikan makna yang besar untuk competition tu besoknya. Jadi, automatik kita akan rasa macam kita tak bersedia, kita rasa nervous, nampak pihak lawan, kita rasa takut dan sebagainya. Nampak tak di situ? So, kebimbangan ni adalah sesuatu yang biasa. Dan kita, bila dia adalah secara semula jadi, ada juga cara kita nak mengatasinya. Tapi sebelum tu, saya nak adik-adik tengok dalam carta ni sebenarnya. Tengok graf ni, okey? Bila adik tengok dalam graf ni, okey? Bila adik tengok dalam graf ni, kita nampak ada performance dan kita ada poor performance dengan good performance. Dan kita ada optimal performance di situ. Nampak tak di situ? Okey, alright? Kalau let's say lah, adik tak nervous langsung, adik tak rasa anxiety langsung, adik rasa biasa je, macam tak ada semangat pun, adik-adik rasa boleh perform dengan cantik tak hari itu? Sebab keadaan cabaran tu tak menstimulasikan kita langsung. Kita pergi boring je, lawan dengan, mungkin kita ni level MSSM, kita pergi lawan dengan budak sekolah darjah 5. Pasti kita akan menang. Berapa nak kita nak letak effort contohnya. So, maksudnya anxiety tak akan terjadi, kebimbangan tak akan terjadi juga bila kita ni terlampau relax, terlampau santai. So, performance kita pun kita akan main-main je, buat je lah apa saja. Contohlah kalau awak nak pergi main dengan Chong Wei ke, Datuk Chong Wei kita ke, ataupun di Jinjian sekarang yang nak akan pergi Olimpik. Kalau awak pemain badminton, awak nak pergi main dengan dia, awak ingat dia nak bersungguh ke nak main dengan awak? Takut nanti awak kena libas kan? Kan betul tak? Dia pun akan main santai dengan awak. So, dia pun nak bagi motivation kat awak, dia nak layan lah kan, contohnya. So, bila kita bertemu, maksudnya dua-dua perkara tu kena sama, baru ada cabaran, betul tak? Baru kita punya performance akan optimal kat situ. Kalau terlampau juga, kita sebenarnya baru level contohnya lah, baru level sekolah. Tiba-tiba kita kata kita dah qualified pergi Olimpik. Awak rasa jantung awak tu tak berdenyut macam nak terkeluar daripada jantung awak tu, daripada dada awak. Kan? Awak daripada level sekolah ni, MSSM ni, tiba-tiba pergi Olimpik. So, bila kita terlampau nak achieve benda sesuatu yang di luar jangkaan, yang belum kita bersedia, kita pun akan rasa bimbang yang terlampau.
Okey? Didik TV KPM. Okey adik-adik, stres tu bagus ke tak bagus? Tadi kita dah tengok kan kenapa kebimbangan tu berlaku kan? Okey, tanya dengan diri sendiri, nervous tu bagus tak sebelum pergi competition? Kan? Adakah kita ni seorang yang selalu berfikiran positif? Kita ambil nervous tu sebagai satu langkah ataupun satu uji kaji ataupun satu tahap pengukuran di mana kita rasa okey, saya ni bersedia untuk nak hadapi, sebab tu saya rasa nervous, sebab saya nak bagi yang terbaik. Ini yang kita panggil positive thinker. Kalau let's say adik ni seorang yang berfikiran secara negatif. Ingat lagi tak kita sebut pasal growth mindset dengan fixed mindset kan di awal-awal rancangan ni kan? So di mana kita tengok balik, adakah kita ni seorang yang berfikiran negatif? Bila kita berfikiran negatif, kita akan rasa Allah semuanya salah. Kita akan rasa alamak saya tak boleh, saya rasa nervous. So cuba bayangkan setahun usaha kita, bila kita dah sampai kat sana, kita tak boleh nak bagi apa yang terbaik. Kan, kita boleh buat sebenarnya, kita tahu kita boleh mampu lakukan benda tu, tetapi hanya kerana kebimbangan kita yang melampau, kerisauan kita yang melampau, kita tak dapat nak perform pada hari tu. Rugi kan? Alright, okay. Dan untuk kita nak mengawal benda ni sebenarnya, kita ada 3 cara pengawalan sebenarnya. Okay? Yang pengawalan pertama adalah kita nak activation kan emosi kita. Bila kita rasa too down, kita rasa macam lembik je hari tu, rasa tak larat, tak tahu nak lawan macam mana, tak ada feel dan sebagainya, apa kita buat? Kita naikkan semangat kita. Okey, kita activate kan. Kita boleh bernafas, kita boleh berlari, kita boleh berjogging, kita buatlah apa aktiviti yang boleh menaikkan kita punya tenaga kita sebenarnya. Okey, kita nak kawal, kita nak tinggikan tenaga kita supaya, ingat lagi tak dalam kita punya graf tadi kita tunjuk, kita nak sampai kepada optimum level. Di tengah-tengah ni, kita nak sampai dekat tengah-tengah ni. Kalau kita too relax pun tak boleh. Yang kedua adalah bila kita dah sampai ke optimum ni, kita nak maintain. Kita tak nak over excited. Kan, bila kita dah asyik main-main, kita dah leading dan sebagainya, kita jadi over excited. Bila kita jadi over excited, kita jadi apa? Kita akan banyak buat mistake dan sebagainya. Bila kita buat mistake, kita akan jadi anxiety balik, kita akan jadi nervous balik. So kita tak nak benda tu, kita nak maintain level tu. Okey, dengan maintain masih lagi kita boleh menggunakan cara bernafas. Okey, fokuskan balik kepada diri kita. Okey, cakap dengan diri sendiri kan, macam self talk kan, ada banyak perkara yang kita dah belajar. So kita boleh gunakan perkara tu. Yang ketiga adalah bila kita nak relax. Okey, bila kita dah naik tinggi sangat, tenaga macam nak pergi ke langit dah, sikit hari lagi boleh dah pergi roket dah. Kita tak nak, kita nak turun sikit, kita nak relaxkan badan kita. Sebab ada kadang-kadang bila kita relax, minda kita akan lagi lapang. Kita akan tahu apa yang kita nak buat. Bila kita terlampau fokus sangat pun, kita tak nampak apa yang kita boleh buat. So kita pun nak relax. So nanti relax ni kita akan belajar di episod-episod akan datang, di mana macam mana kita nak buat relaksasi. Okey, alright? Okey, jom kita nak pergi aktiviti. Adik dah bimbang. Okey, adik rasa nervous dan sebagainya. Okey. Cuba ambil kertas dan pen sekarang. Cari cepat kat rumah tu. Okey. Saya bagi masa 30 saat dari sekarang. Okey, sekarang bayangkan adik besok nak balik semula ke sekolah. Kena start balik training. Lama dah tak training ni. Kalau cikgu besok bantai, habislah. Kan? Nak jalan pun tak larat dah. Contohnya. Inilah selalunya yang terjadi pada saya jugalah. Bila dulu di sekolah sukan ni pun, bila dah cuti panjang, dapatlah seminggu, 2 minggu ke sebulan dapat cuti. Tiba-tiba balik tu besok dah tahu lah hari Isnin nak start sekolah tu, rasa macam tak mau pergi lah. Sebab kita tahu training tu akan jadi susah dan kita tak bersedia. So immediately malam tu tak boleh nak tidur. Okay, alright? So okay, come. Aktiviti pertama kita adalah 3-3-3. Apa tu? 3-3-3. Selalu kita dengar buku 5-5-5. Ini kita nak buat buku 3-3-3. Alright, okay? Apa tu buku 3-3-3? Okey, yang pertama adalah adik dah bimbang, adik rasa nervous dan sebagainya, buat perkara ni. 3, tuliskan atau namakan 3 perkara yang adik nampak sekarang. Apa yang adik nampak sekarang? 3 perkara je. Adik nampak sofa, adik nampak mak adik tengah bergerak-gerak, adik nampak adik-adik kat rumah tu tengah bergolek-golek. Tulis dulu, apa 3 perkara yang adik nampak sekarang? Dah tulis? Okey, tulis ringkas je. Tak payah nak tulis panjang-panjang. Saya nampak ni, tak payah. Tulis apa yang adik nampak. Okey, yang seterusnya yang ketiga adalah tulis 3 perkara yang adik dengar.
Apa yang adik dengar sekarang? Of course, satu, suara saya. Kedua, ketiga. Okey, suara apa yang adik dengar? Alright, kita dah buat buku yang ketiga, iaitu kedua. Okey, alright. Yang ketiga pula, okey. Nyatakan 3 perkataan yang sedang adik fikirkan sekarang. Saya penat, saya happy, saya gembira, apa sahaja. 3. So, yang pertama tadi apa? Tulis 3 perkara yang adik nampak, yang anda nampak sekarang. Seterusnya adalah 3 perkara yang anda dengar. Dan last sekali, 3 perkara yang anda fikir, perkataan yang anda fikirkan. Nampak mudah kan? Tapi apa yang terjadi sebenarnya bila adik tulis 3 perkara ni? Pertama adalah bila kita tengah bercelaru, kita tengah nervous, kita punya fikiran semua dah jadi besar. Sekarang kita fokuskan balik, kita bawa balik fokus kita kepada yang kecil. Kita notice balik apa yang berlaku di sekitar kita. Kita dah tak notice kat diri kita kan? Kita notice dah apa yang kita dengar, apa yang kita nampak, apa yang kita fikir. Contohnya, bila kita belajar tulis benda ni, immediately sebenarnya ia akan membantu kita untuk nak bagi fokus kita balik semula kepada situasi tu. Tidak lagi kepada, oh macamlah saya kalau ke sana, macamlah saya ke sini contohnya. Alright, okay? Tips yang kedua yang adik-adik kena tahu adalah ianya sekarang. Okay? Ianya adalah sekarang. Contoh selalunya kenapa kita rasa bimbang? Allah, kalaulah tak masuk gol ni. Kan, kalaulah tak masuk gol ni, habislah tim aku akan kalah. Habislah aku kena marah. Betul tak? Kita akan fikir apa yang akan terjadi selepas ni. Sebab tu kita akan rasa nervous, kita akan rasa bimbang, kita nak buat perkara tu. Contohnya lah, kalau tiba-tiba besok nak kena balik sekolah kan, kita nak buat aktiviti balik, kita nak start training balik. Kita dah rasa nervous sebab apa? Kita akan rasa, tak tahu, tak larat nak lari dah ni. Okay, padahal kita tak tahu kemampuan kita kat mana. Betul tak? Lepas tu kita akan rasa macam, tak nak lah pergi. Terus kita akan give up. Nampak tak? Kita akan give up buat sesuatu yang mungkin kita akan sebenarnya boleh berjaya. So, berada di sini. Jangan pergi mana-mana. Sini, ketika ini, waktu ni. Okey? Yang ketiga pula, ini adalah sebenarnya selalu yang kita buat. Kan? Kita dah belajar bernafas. Kan? Kita dah belajar katakan diri kita, self-talk kita. Dan kita dah belajar macam mana buat imagery. Kita nak gabungkan tiga-tiga ni. Okey, alright? So, kalau adik-adik dekat rumah sekarang, okey, duduk relax. Okey, kita nak balik, bernafas balik. Kalau kita rasa nervous, kita rasa bimbang, ini yang kita nak buat. Okey? Saya akan buka sekejap saya punya mask ni. Okey? Sebab saya nak bernafas kan? Nanti tak nampak pula kan? Okey, alright. Kita nak bernafas ni. Ingat balik kita punya cara. Okey, perut. Boleh tangan dekat perut ke, tak kisah. Tapi yang pastikan perut kita sentiasa bila tarik nafas, kembung. Dan bila kita hembus, ianya kempis. Ingat Alright. Tapi kita ada tambahan sikit. Selalunya kita buat satu saja, kita nak tambah lagi 2. Okey, alright. Selalunya bila kita nervous, apa yang terjadi dalam diri kita? Kita akan banyak perkataan-perkataan negatif. Aku tak boleh, aku risau, I cannot do it. Macam kan banyak perkara. Aku rasa sedih dan sebagainya. Aku rasa lemah, takut dan sebagainya. So, apa yang kita nak buat adalah kita nak bernafas. Dengan kali ni, kita nak bawakan pernafasan kita dengan self-talk sekali. Bila kita tarik nafas, kita kata berani. Ataupun boleh cakap, aku berani. Contohnya tarik nafas, aku berani. Tapi tak payah cakap kuat lah kan. Saya tak cakap kuat sebab nak bagi adik-adik tahu, okey? Aku berani. Bagi aku berani tu pergi seluruh badan anda. Dah sampai dekat perut ni, aku berani. Dan bila hembus balik, aku tak lemah. Ataupun cakap lemah saja. Tak kisah. Yang pastinya kita nak bawa ayat-ayat yang positif kepada dalam diri kita. Ayat-ayat negatif ni kita nak keluarkan. Okey, pilihlah ayat apa saja. Saya gembira, saya sedih. Saya takut, saya berani contohnya. Okey? Saya boleh buat, saya tak boleh buat. Pilih saja perkataan di mana yang mengganggu adik. Kita cuba lagi sekali. Okey, sekarang tarik nafas. Aku berani. Rasa semua dia bergerak ke seluruh badan kita. Kita nak imagine kan benda ni kan? Dan seterusnya, hembus balik. Aku lemah. Keluarkan rasa-rasa yang anda tak suka tu. Okey? Biasakan buat benda ni. Dan cuba lagi sekali kita cuba. Dan kita yang ketiga ni kita nak imagine pula. Tadi kita hanya self-talk dengan bernafas. Okey? Bila kita kata aku berani, okey, kita nak masukkan segala kekuatan yang kita ada. Kenapa aku kuat? Kan kita kata aku kuat. Kita nak masukkan kuat. Aku boleh kuat lari. Aku boleh kuat sepak.
aku memang boleh buat, skill aku cantik. Bagi benda tu semua, anda rasa semua benda tu. Anda imagine benda tu semua yang masuk dalam diri anda sekarang ni. Okey, kita try. Bila anda rasa perkara yang anda tak suka tu, anda keluarkan. Okey, aku takut dan sebagainya. Okey, aku tak boleh dan sebagainya. Okey, kita try. Tarik nafas. Kuat. Okey, imaginekan perasaan. Okey, masukkan perasaan yang anda boleh. Tahan. Dan hembus keluar. Lemah. Keluarkan semua perkara-perkara negatif. So kalau biasa anda buat benda ni, makin kelamaan apa akan jadi? Dalam masa sebelum nak pergi competition tu, ataupun sekarang rasa risau sebelum kita nak naik pentas ke, kita nak bercakap dengan seseorang ke, bila kita biasa buat benda ni, kita akan dapatkan relaksasi yang cepat. Kita akan fokus balik dekat sini. Okey, itu adalah yang ketiga. Okey, yang keempat adalah ambil mudah. Betul tak? Ambil mudah. Kadang-kadang kemampuan kita sampai di sini saja. Betul tak? Kita baru sampai level ni. Kita ada masih lagi masa untuk kita nak train diri kita, kita nak cuba diri kita untuk mencapai level lagi satu. Kan? Kita baru lagi baru setahun jagung kita katakan, kita baru start. Kan? Kalau let's say lah kita kat rumah sekarang ni kan, kita rasa bimbang, kita tak ada training lah, tak nak involve dalam sport lah, tak best lah duduk kat rumah dan sebagainya. Bila anda bimbang, anda rasa perkara banyak sangat negatif, duduk. Bernafas dengan diri anda, bercakap dengan diri anda. Kerana ini akan membantu. Sebab anda ingat ya, sebab ramai, bukan anda seorang saja yang duduk di rumah sekarang ni. Atlet di seluruh dunia sebenarnya duduk di rumah. Tapi kalau anda boleh pastikan yang anda dapat lepaskan waktu ini, anda akan boleh balik semula kepada sukan-sukan anda minati dan balik semula untuk menerajui sukan-sukan ini, dan mungkin mana tahu anda adalah salah satu seorang juara yang kita Malaysia mencari. Okey adik-adik? KPM. Adik-adik, tadi saya dah bagi banyak tips dan kita dah buat cara-cara macam mana nak untuk menenangkan kebimbangan kita. Kita nak mengatasi dan menguruskan kebimbangan kita kan. Ada lagi dua tips sebenarnya. Satu adalah sentiasa bersedia. Kan? Sediakan payung sebelum hujan. Betul tak? Pastikan adik-adik, even dekat rumah sekarang ni, buatlah latihan secara kecil-kecilan. Janganlah terus duduk saja kan. Jangan terus down saja. Buatlah untuk kesejahteraan diri adik. Untuk benefit untuk diri adik sendiri. Okey? Yang kedua sebenarnya, tips ni, cuba adik, bila adik rasa nervous, kalau adik rasa tak boleh sangat, adik rasa anxiety, cuba belajar senyum. Kalau adik senyum, kan, bila dalam kesusahan kita senyum, mesti orang kata gila orang ni. Tapi sebenarnya diri kita, minda kita akan register. Oh, kita dalam keadaan gembira. Bila kita dalam keadaan gembira ni, automatik kita ada hormon-hormon yang akan dirembeskan dalam badan kita ni, di mana dia akan membantu kita untuk mengawal tahap stres kita. Kan? Okey? So, biasakan diri anda untuk senyum. Bila anda senyum, anda gelak dan sebagainya, ia akan meningkatkan hormon-hormon yang baik dalam diri kita, dan seterusnya kita akan kurangkan kebimbangan kita. Yang ketiga juga adalah biasakan dengan muzik. Kalau rasa nervous sangat, bimbang sangat, biasakan dengan muzik. Nak melukis pun boleh sebenarnya. Ada banyak perkara yang kita boleh buat. Kita boleh melukis, kita boleh, kan, boring-boring lukis, rasa nervous lukis dan sebagainya. Sebab ini juga adalah untuk kita nak men-channelkan kita punya emosi kita pada waktu tu. Okey adik-adik? So, kalau adik-adik tahu, kalau sesiapa yang boleh menguruskan ataupun mengatasi kebimbangan mereka dengan secara paling best, okey, dapat menguruskan dengan paling best, paling top lah, dia adalah antara atlet yang terbaik di dunia. Sebab macam saya cakap di awal rancangan tadi, anxiety ni ataupun kebimbangan ini adalah respon natural. Adalah secara semula jadi. Semua orang akan rasa. Saya akan rasa, anda akan rasa, cikgu-cikgu akan rasa, kan, mak ayah akan rasa, semua akan rasa. Tetapi macam mana cara kita, strategi kita untuk mengatasi itu. Itu yang penting. So macam tadi kita kata, gunakan 3-3-3. Buku 3-3-3. Okay, immediately tanya dekat mana anda, apa yang anda dengar. So kita switch kita punya minda kita. Yang kedua adalah belajar untuk bernafas dan masukkan banyak tenaga ke dalam diri anda dengan kata-kata yang positif. Dan imaginekan diri anda sedang berada dalam keadaan yang selamat dan selesa. Alright adik-adik, soalan untuk hari ini adalah, nyatakan 3 aktiviti yang boleh anda gunakan semasa mengalami kebimbangan dalam sukan. Okey, pastikan adik cari dan tulis dalam buku adik.
Okey adik-adik, itu sahaja untuk kali ini. Saya harap adik-adik dah belajar serba sedikit. Banyak lagi yang kita boleh belajar sebenarnya tentang kebimbangan ni. Tapi yang pentingnya adik kena tahu diri adik dulu. Okey? Mana bila adik-adik akan bimbang, bila adik-adik akan rasa nervous. Bila kita tahu benda ni, banyak yang kita boleh createkan strategi-strategi. Yang penting, strategi-strategi yang berguna untuk adik-adik, tulis. Supaya bila dalam keadaan tu, kita tak panik. Kan? Bukan baru nak cari kan? Alright. So pastikan simpan strategi-strategi ni dan biasa gunakan. Okey? Jangan besok nak pergi baru nak guna hari ni, kena praktis hari-hari. Dia sama juga macam latihan fizikal. Okey adik-adik? Sehingga kita berjumpa di episod akan datang. Saya Aruna dan ini Minda Juara. Kita berfikir, berlatih dan berjuang.